Tak boleh tidur ni. Adik, kenapa belum tidur lagi? Tu tak boleh tidur tu. Nak buat kuliah sejarah. Nak buat tentang sistem pendidikan negara kita sebelum merdeka dengan selepas merdeka. Saya tak faham tu nak buat apa. Memang tak faham. Mari, saya ajarkan. Betul ni Datuk? Baik. Betul Duduk, mari duduk. Adik, Datuk ceritakan. Okey, pada masa sebelum kita dapat merdeka kan, pendidikan di tanah Melayu ni, atau pada masa kini lah kita tahu nama negara kita Malaysia. Tapi pada tahun tu dikenali sebagai tanah Melayu. Kalau kita tengok pendidikan di tanah Melayu, melaksanakan mengikut beberapa sistem-sistem yang berasingan. Banyak sistem yang ditertib secara berasingan juga. Sistem pendidikan ni kan, dia tak memupus semangat cinta dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Sangat sedih lah tu. Perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka ini mula dengan sekolah pondok. Sekolah pondok tahu adik? Sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam dan dikenali sebagai pendidikan tidak formal. Pendidikan ini berlakukan di tempat-tempat ibadah seperti surau dan madrasah. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan isi kandungan Al-Quran. Sistem pendidikan pondok. Dalam sistem ini, pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan isi kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran dan kitab-kitab adalah di bawah dari negara-negara Islam seperti Mesir dan negara Arab yang lain. Kebanyakan bahan bacaan adalah dalam tulisan Jawi atau dalam bahasa Arab. Wujudnya sekolah pondok telah menjadikan sistem pendidikan menjadi lebih baik berbanding dengan pelaksanaan di surau dan madrasah. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan kaedah yang lebih berstruktur dan sistematik. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada waktu pagi, iaitu selepas waktu subuh, petang dan waktu malam. Kaedah pengajaran yang utama adalah secara hafalan. Belajar mengeja dan membaca berulang-ulang ayat Al-Quran hingga mereka boleh menghafal surah-surah dengan lancar. Dalam pengajaran bidang fiqh, pelajar perlulah mengingati dan menghafal hukum-hukum yang berkaitan dengan syiar Islam. Kaedah pentafsiran menggunakan prosedur yang sangat mudah, iaitu seorang pelajar dianggap telah menamatkan pengajian apabila telah 4 atau 5 kali khatam Al-Quran. Lepas pendidikan pembentukan Malaysia Tanah Melayu, bermulalah bergerak ke sistem pendidikan berengkula. Misalnya mereka akan menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran. Hai Pawin. Waalaikum Ali. Hai. Hai. Catherine. Hai Ali. Waalaikum Pawin. Waalaikum. Weh, you dari mana? Saya dari sekolah vernacular agama lah. Kita orang belajar bahasa Islam. Oh, bahasa Islam. Ya, kita orang belajar dekat madrasah. Oh, saya belajar dekat ladang getah. Saya bapa kerja. Oh, getah. Kita ada sekolah vernacular. Apa vernacular apa? Vernacular Tamil. Bahasa Tamil. Saya belajar Bahasa ibunda you. saya belajar bahasa ibunda saya. Oh. Macam mana you, Catherine? Oh, saya belajar di kawasan bandar. Oh. Kawasan bandar itu sekolah vernacular bahasa Inggeris. Oh. Dikenali sebagai free school. Oi, British ni dahsyat Weh, macam mana dengan sekolah Cina? Vernacular Cina tu? Vernacular Cina? Sekolah vernacular Cina itu mereka menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengajar.
Dan Oh. mereka sentiasa guna kaedah hafalan semua. Oh, saya pun tak faham dia orangnya orang tulisan tu. Macam mana dengan belajar sekolah yang Vernacular Melayu? Bahasa Melayu. Melayu kita orang bahasa Melayu lah, kita punya bahasa ibunda. Kita orang belajar bahasa ibunda dekat sana. Saya bahasa Islam, tapi saya boleh bahasa Melayu, berbahasa Melayu. Ya. Oh, baiklah. Baik. Semua. Bagus tu. Okey. Okey, saya balik. Okey, balik. Bye. Saya balik dulu ya. Adik tahu tak zaman pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu? Ya, Datuk. Itulah saya tahu. Mereka menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa tambahan kan? Ya. Dalam sistem pendidikan kita. Ya, betul. Adik. Sekolah-sekolah vernacular digantikan dengan sekolah Nippon Go, iaitu sistem pendidikan Jepun. Mereka menekankan pembelajaran lagu-lagu klasik Jepun dan warisan kebudayaan Jepun dalam kurikulum sekolah rendah. Kebanyakan British tu melaksanakan perubahan dengan tujuan untuk menyatukan rakyat. Di situ kan laporan Jismin 1946 dilaksanakan. Ya, betul adik. Laporan itu mengandungi beberapa cadangan-cadangan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Hai Siti, Hai Ramu. buat apa ni? Saya tengah baca cerita. Oh ya ke? Ya. Apa khabar? Kabar baik. Apa khabar Ramu? Khabar baik Siti. Sekarang ni kan sistem pendidikan kita dah berubah dan semua boleh pergi ke sekolah. Contohnya tanpa mengira kaum Melayu, Cina dan India. Ya Siti. Kita orang pun dapat buku teks yang percuma. Lepas tu kita pun ada belajar subjek sains yang baru. Ya. Sangat menarik lah macam ni, cara ni. Saya sangat suka dengan perubahan ni. Ya, kami pun buat satu eksperimen berkaitan dengan fotosintesis terhadap tumbuhan. Oh, sangat menarik. Baiklah Siti, dah lambat ni. Saya kembali dulu. Baik. Bye. Bye. Datang kepada semua bakal guru yang sudi datang ke maktab perguruan ini, dan kepada semua siswa-siswi guru, anda semua adalah tulang belakang negara kita. Tahniah, anda semua merupakan kumpulan pertama yang dilantik sebagai perguruan. Terima kasih Cik, kami akan bekerja terus lurus. Laporan malas dan cadangan-cadangan yang dikemukakan mendapat tentangan yang hebat, tentangan daripada kaum Cina dan kaum India, kerana mereka menyatakan bahawa laporan ini kan merupakan satu ancaman sebagai usaha untuk menghapuskan bahasa dan kebudayaan masyarakat Cina dan Melayu. Tentangan ini telah menyebabkan laporan FEDU pada tahun 1901. Hai Kevin, hai Lin, apa khabar? Khabar baik. Adakah pelajar Tamil dah mencukupi dalam kelas kamu sebab mengikut laporan FEDU, cadangan mereka 15 orang perlu berada dalam satu kelas untuk mereka menyediakan pelajaran Tamil. Ya, dalam kelas saya memang cukup dah. Dah ada 15 orang belajar Tamil. Macam mana dengan sekolah Yulim? Sekolah saya, dia Pak, kita punya sekolah kena belajar bahasa Cina. Kita punya kelas ada 30 orang. Oh, banyaknya. Kelas saya 16 sahaja. Banyak ah. Yalah, saya mau balik dah. Bye. Okey, bye. Bye. Seterusnya, berikutnya Ordinan Pelajaran 1952. Hal ini kerana beberapa perkara yang tidak dipersetujui oleh masyarakat Melayu tentang laporan FEDU tersebut. Kenapa bilangan masuk ke sekolah ni dah terhad ni? Saya pun tak faham sebab anak saya pun tidak boleh pergi ke sekolah sebab perkara Bukan itu saja Puan, saya pun tidak bersetuju dalam penggunaan 3 bahasa di sekolah Cina dan Tamil. Sekolah Melayu kan menggunakan 2 bahasa saja. Memang tidak bersetuju. itu tak adil kan? Tak ada.
Ada yang tahu tak apa yang berlaku pada tahun 1956? Sistem pendidikan negara kita ni mengalami perubahan melalui Penyata Razak 1956. Apa yang berlaku Datuk? Saya selaku Menteri Pendidikan ingin mengumumkan beberapa cadangan yang terdapat dalam laporan Penyata Razak. Yang pertama, pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib bagi semua sekolah rendah dan menengah. Yang kedua, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan. Yang ketiga, dasar pelajaran menjadi tanggungjawab Menteri Pelajaran yang juga bertanggungjawab terhadap pelajar menengah dan latihan guru. Yang keempat, pihak berkuasa pelajaran tempatan bertanggungjawab terhadap pelajaran sekolah rendah dan pelajaran pertukangan. Yang kelima, guru diletakkan di bawah satu sistem perkhidmatan profesional dan latihan yang sama. Yang keenam, penubuhan jenayah nazir sekolah. Yang ketujuh, penubuhan lembaga pengelola sekolah di semua sekolah. Yang kedelapan, penubuhan skim perkhidmatan yang sama bagi semua guru. Yang kesembilan, dua jenis sekolah, iaitu sekolah rendah dan menengah. Persediaan serta sekolah rendah dan menengah yang menerima bantuan. Yang kesepuluh, pendidikan rendah terdiri daripada sekolah umum dengan pengantar bahasa Melayu dan sekolah jenis umum dengan bahasa pengantar Mandarin, Tamil atau Inggeris. Yang ke-11, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di semua sekolah. Bahasa pengantar dalam bahasa lain boleh digunakan. Yang ke-12, hanya satu jenis sekolah menengah ditubuhkan dan terbuka kepada semua bangsa serta menggunakan sukatan pelajaran dan kurikulum yang sama. Yang ke-14, calon dari semua sekolah menengah yang ditubuhkan perlu mengambil peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran Malaysia persekitaran tanah Melayu. Yang ke-15, pelajaran menengah lanjutan dan sambilan dirancang. Yang ke-16, penyusunan semula pelajaran teknik. Yang ke-17, pengawalan sains sekolah dan biaya gajah. Yang terakhir, semua sekolah diorientasikan supaya bersifat kemelayuan dan memperkenalkan sukatan pelajaran serta jadual waktu yang sama bagi semua sekolah. Terima kasih. Wah, hebatnya Datuk. Ya, Secara pendidikan negara kita. ya adik, kita patut ambil sejarah negara kita. Kita perlu lah bangga dengan tokoh-tokoh kita, ahli-ahli falsafah-falsafawan kita yang memberikan kepada kita. Baiklah adik, dah lambat ni. Besok adik kena pergi sekolah kan? Adik pergi tidur dulu. Terima kasih atas pengetahuan dan bahasa dia. Okay, Datuk. Selamat malam Datuk. Ya adik, selamat malam. Dia pergi tidur. Ini saya tidur Weh, macam mana dengan pendidikan negara kita selepas menikah? Aku tanya pun dekat Atuk, dah lupa lah you. Bagaimana ni? Apalah, kita belajar sendiri. Nanti tidur lah ni, dah letih.